الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ومن لم يحب، ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يحب. وكما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ألهمنا ما رشدا أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بارك لنا فيها. اللهم ارزقنا جناها وحبب إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita banyak-banyak kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala telah letakkan kita di tempat yang terbaik. Allah Jalla wa Ala telah letakkan kita di tempat yang terbaik. Di antara maghrib dan isyak ni, tuan-tuan yang mulia, disebut dalam hayatus sahabat, di mana Hazrat Bilal radhiyallahu anhu beritahu bahawa menjadi amalan orang Ansar, mereka tidak akan pulang ke rumah di antara maghrib dan isyak, dan mereka akan habiskan masa mereka di Masjid Nabawi. Tuan-tuan yang mulia, amal yang tuan-tuan sedang buat ini bukanlah amal yang kecil, tetapi amal yang telah dibuat oleh orang-orang Ansar di zaman hayat Nabi SAW. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia datang ke dunia hanya dengan satu cara, satu jalan. Tidak kira siapa pun dia, orang kaya, orang miskin, orang di kota, orang di desa, datang ke dunia hanya dengan satu cara, satu jalan, yakni dengan cara kelahiran. Dan manusia akan pergi dari dunia ini juga dengan satu cara, satu jalan. Tidak kira siapa pun dia, orang tua, orang muda, orang kaya, orang miskin, orang di kota, orang di desa, terpelajar, buta huruf, akan tinggalkan dunia ini juga dengan satu cara, satu jalan, iaitu dengan cara kematian. Di antara tempoh kelahiran dan kematian ada detik masa yang begitu gede dan penting, namun tempoh itu begitu singkat. Tempoh itulah dipanggil sebagai tempoh kehidupan di dunia. Tempoh yang begitu singkat ini, tuan-tuan yang mulia, menjadi penentu sama ada seseorang manusia andainya dia taat perintah Allah, maka dia berjaya selama-lamanya. Kalau dia gagal taat perintah Allah, maka dia akan gagal selama-lamanya. Maka untuk itu Allah Jalla wa Ala telah mengutus para nabi, para rasul ke dunia untuk membimbing manusia menjadi kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa Ala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap tamadun di dunia ini, mereka nak mulakan peradaban mereka. Mereka menjadi tempat yang punya sebab kehidupan jadi sungai. Tamadun Mesopotamia, itu tamadun yang besar satu ketika dulu, mulakan peradaban daripada sungai Tigris dan Furat. Tamadun Cina mulakan peradaban daripada sungai Huanghe. Tamadun India mulakan peradaban daripada sungai Indus. Tamadun Mesir Purba ataupun Mesir kuno mulakan peradaban daripada sungai Nil. Akan tetapi Islam tidak. Islam bangkit di Hijaz Muqaddis, tempat yang kering kontang, yang tidak ada sebab kehidupan. Bahkan yang mana Allah Jalla wa Ala menyebutkan wadi ghairi zi zara'in, lembah yang tidak ada sebab kehidupan. Di sana, tuan-tuan yang mulia, Allah Jalla wa Ala lahirkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hayat baginda 23 tahun dalam nubuah, baginda telah menyediakan kurang lebih 124,000 para sahabat yang setiap dari mereka yakin yang sama, la aisha illa aishul akhirah. Jadi kehidupan kebahagiaan lebih baik dengan kehidupan akhirat. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala Rabb yang Maha berkuasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha, akan buat apa saja yang dikehendaki. Dialah Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha, memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Tuan-tuan yang mulia, diceritakan satu ketika satu kumpulan perompak, tuan-tuan. Satu kumpulan perompak yang mana kehidupan mereka menghabiskan masa merompak, menyamur di padang pasir. Satu ketika dia merompak di satu tempat. Setelah merompak, tekak rasa dahaga, Masya Allah. Orang yang dirompak tu tak ada air, maka dia bergerak, berjalan
mencari tempat yang ada air, jumpa satu rumah kusam, rumah buruk. Maka mereka pun mesyuarat. Tuan-tuan, perompak pun mesyuarat, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak buat mesyuarat, Masya Allah, kan? Dia mesyuarat, tuan mula. Apa nak buat ni, rumah ni kita nak rompak ke macam mana? Maka ada yang bagi show, dia kata tengok rumah pun nak roboh dah, jangan rompak dah rumah ni. Kita datang, kita beritahu kita ialah orang yang berjuang jalan Allah. Kita datang nak tumpang buang air, nak minum air. Maka pasti orang ni akan bagi. Kalau dia tak bagi pun kita rompak. Maka dia bagi salam, Masya Allah. Satu orang pakcik buka pintu. Wahai anak-anak muda, daripada mana kalian semua dan apa hajat kalian? Maka budak-budak muda yang perompak tadi bagi tahu, kami ni baru balik daripada keluar jalan Allah. Baru balik berjuang jalan Allah. Keletihan di jalan Allah masih belum terpadam lagi. Kami kedahagaan. Kami berhajat untuk tumpang rumah pakcik untuk buang air. Dan seandainya ada air di rumah pakcik, kami nak tumpang minum. Masya Allah, pakcik tu kata, orang keluar jalan Allah, silakan naik. Masya Allah. Karena Allah berkata dalam Quran, walladzina awaw wa nasaru. Antara sifat orang mukmin ialah orang yang mana walladzina awaw, yang menyediakan rumah dia untuk orang keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan naik, Masya Allah. Dia pun beritahu, wahai anak muda sini tandas, kamu rehat sini sekejap, saya siapkan air, Masya Allah. Dan kelihatan satu orang budak, anak kepada pakcik itu, tuan-tuan yang mulia, dia cacat. Cacat anggota, lumpuh. OKU, Masya Allah. Cacat anggota, tak boleh bergerak. Duduk atas kursi, tak boleh bergerak, Masya Allah. Dan budak ni nama Aiman. Ulama kata nama dia Aiman, Masya Allah. Kemudian tuan-tuan air dihidang. Mereka ni, sebabkan pura-pura balik keluar jalan Allah, maka mereka pun pergi tandas, habis keluar tandas, ambil wuduk, Masya Allah. Dan menunjukkan memang betul-betul keluar jalan Allah. Ambil wuduk, siap ambil wuduk, Masya Allah. Minum air, rehat sekejap. Setelah rehat, pakcik, kami ijazat dulu, minta izin dulu, kami nak berangkat, Masya Allah. Banyak takazah lagi nak sambung ni, Masya Allah. Nak balik markaz ziat ke, nak balik markaz ke, macam tu lah, Masya Allah. Dia pun ijazat, salam pakcik ni, dia pun keluar, Masya Allah. Tuan-tuan yang mulia, beberapa bulan berlalu, Masya Allah. Satu ketika dia mengumpat di tempat yang hampir sama. Tekak ada harga lagi, Masya Allah, lepas mengumpat. Teringat rumah pakcik tu. Jom kita pergi rumah pakcik tu. Nanti pakcik tu akan layan kita. Mereka dah mesyuarat, mereka pun pergi, Masya Allah. Sampai di rumah pakcik tu bagi salam. Pakcik buka pintu, tengok anak muda yang pernah dijumpa beberapa bulan yang lalu. Masya Allah. Kalian pasti baru pulang daripada keluar jalan Allah. Silakan naik, Masya Allah. Saya akan siapkan tempat rehat kamu. Saya akan siapkan minuman untuk kamu. Kamu nak buang air boleh. Kamu nak salat boleh. Kamu silakan naik, Masya Allah. Walladzina awaw wa nasaru. Sediakan rumah untuk orang jalan Allah. Tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, mereka pun naik, duduk berehat, tunggu air disiapkan. Tiba-tiba air itu dihidang oleh budak yang nama Aiman tu. Budak yang OKU. Berapa bulan yang lalu, OKU. Sekarang you dah OK. Dulu pergi OKU, Masya Allah. Sekarang dah OK, Masya Allah. Terkejut jemaah. Terkejut perompak ni. Nak minum pun hilang dahaga. Terkejut tengok. Masya Allah. Pakcik, bukankah ini anak pakcik yang berapa bulan lalu kami datang, yang dia ni lumpuh, tak boleh berjalan? Betul pakcik kata. Inilah anak saya, Aiman, Masya Allah. Pakcik boleh cerita tak pada kami macam mana budak ni boleh sihat? Boleh sembuh, Masya Allah. Budak ni boleh berjalan pula, hidang air pula, Masya Allah. Dulu pergi OKU, sekarang you dah OK, Masya Allah. Maka dia tanya, apa amalan pakcik buat? Dia kata, wahai anak muda, bila mana saya dengar saja beberapa bulan yang lalu, kamu datang, kamu beritahu, kami orang yang berpulang keluar jalan Allah, keletihan di jalan Allah belum terpadam lagi. Kami nak tumpang untuk minum air, tumpang rehat. Maka kegembiraan datang dalam hati saya. Saya tahu orang keluar jalan Allah ni pasti dan pasti. Mereka bersama nusratullah. Mereka bersama bantuan Allah. Mereka dalam pandangan rahmat Allah. Maka di tempat wuduk yang kamu ambil tu, di lubang turunnya air wuduk tu, saya telah arahkan orang rumah saya, ahli saya, sediakan bekas wuduk kamu, Masya Allah. Setelah kamu pulang, bekas wuduk yang takung wuduk kamu tu, saya telah sapu daripada anak saya. Dan saya telah bertawassul pada Allah. Ya Allah, dengan asma-Mu yang maha mulia. Ya Allah, mereka telah keluar jalan-Mu, Ya Allah. Dengan keberkatan mereka telah keluar jalan-Mu, Ya Allah. Kau sembuhkan anak saya. Beberapa hari lepas tu, anak saya telah sihat dan boleh berjalan. Perempuan dia terkejut. Masya Allah. Dia kata, pakcik, minta maaf pakcik. Minta maaf. Kerana sebenarnya kami ni bukan keluar jalan Allah. Kami ni sebenarnya penyamun. Kami sebenarnya perompak. Tapi sangka baik pakcik pada kami. Menyembahkan Allahu Jalla wa'ala. Gembira dengan pakcik. Dan telah sembuhkan anak pakcik. Dan sangka baik pakcik terhadap kami. Telah menjadi asbab. Sekarang juga kami buat keputusan untuk bagi seluruh kami untuk agama Allah.
tuan mulia telah keluar dari rumah dan dah bergerak, kata ulama telah sambut tagaza keluar dari Allah hingga akhir hayat, masya-Allah. Tuan yang mulia, yahdi man yasha. Allah boleh bagi hidayah kepada siapa yang dikehendaki tuan mulia. Sebab itu tak boleh kita pandang rendah pada satu orang. Kita tengok dia ni tak boleh ni, kan? Tak boleh dapat hidayah, dia nampak gaya ni tak boleh ni, masya-Allah. Kata ulama, Allah boleh bagi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kita tak boleh bagi hidayah kepada orang kita sayang. Walau sayang mana pun kita pada satu orang, tapi kita tak boleh bagi hidayah pada tuan mulia. Yang boleh bagi hidayah kepada hanyalah Allahu Jalla wa Ala. Tuan-tuan yang mulia, yudhillu man yasha. Bukan saja Allah itu yahdi man yasha, bahkan Allah juga yudhillu man yasha, boleh menyesatkan siapa saja Allah Taala kehendaki. Bahkan Allah Jalla wa Ala tu'izzu man tasha, boleh muliakan siapa saja Allah Taala kehendaki. Untuk muliakan seorang miskin, Allah tak perlu beri kekayaan pada dia, dan kemiskinan pun Allah boleh beri kemuliaan pada dia. Wa tudhillu man tasha, Allah Taala boleh hinakan siapa saja Allah Taala kehendaki tuan mulia. Orang kaya kalau Allah nak hina dia, Allah tak perlu ambil kekayaan yang ada pada dia. Dalam keadaan apa tuan mulia? Dalam keadaan dia kaya pun Allah Taala boleh hina dia. Tuan-tuan yang mulia, Allah Taala nak hina musuh-musuh Allah. Allah Taala tak perlu hantar kerajaan yang besar, ketumpukan tentera ataupun apa saja kekuatan-kekuatan yang hebat, tidak perlu. Allah Taala hantar yang kecil-kecil, tuan-tuan, masya-Allah, untuk menghadang Abraha dan tentera dia. Allah tak perlu hantar makhluk-makhluk yang besar-besar. Allah hantar ababil, tuan-tuan mulia, untuk musnahkan dan binasakan Abraha dan tentera bergajah, masya-Allah. Tuan-tuan yang mulia, untuk binasakan Namruz lanatullah, Allah hantar nyamuk dan nyamuk tertempang, kata ulama. Hantar nyamuk itu, tuan mulia, untuk hinakan dia, untuk sesatkan dia, untuk hinakan dia, kata ulama. Allah Taala hantar nyamuk saja. Abu Jahal dalam Rahibul Maktum sebut Fir'aun bagi zaman Nabi SAW, bagi umat ini. Abu Jahal, tuan-tuan yang mulia, Allah Taala nak hina dia, untuk binasakan dia di Badar. Tak perlu hantar sahabat yang besar-besar, tak perlu hantar Umar, tak perlu hantar Abu Bakar, tak perlu hantar Ali. Hantar dua budak, tuan-tuan. Muaz bin Amr bin Jamuh, Muaz bin Afra. Dua budak, tuan-tuan. Umur 13-14. Janggut pun baru tumbuh, masya-Allah. Dua budak telah selesaikan Abu Jahal, tuan-tuan, masya-Allah. Dua budak aja untuk binasakan kerajaan yang besar-besar. Allah tak perlu hantar kerajaan yang besar untuk lawan dia. Untuk jatuhkan Fir'aun Allah yang memiliki, kata ulama, 2 juta ketemukan tentera. Tuan-tuan yang mulia, dialah Allah. Untuk zillu man tasha, boleh hina siapa yang dikehendaki. Tuan-tuan yang mulia, dialah Allah, yaghfiru liman yasha, boleh ampunkan dosa siapa yang dikehendaki. Bukan hak kita nak beritahu ni orang ni tak dalam keampunan Allah ni, tak, Allah tak ampun dosa kamu ni. Yaghfiru liman yasha, Allah nak ampun dosa satu orang, tuan mulia. Siapa saja Allah tak boleh ampunkan. Hadis Bukhari cerita satu orang pelacur, pekerjaan yang begitu rendah, tuan mulia. Buat apa, tuan mulia? Beri minum kepada siapa? Kepada seekor anjing. Kata ulama, binatang yang mana antara bukan yang ranking tinggi, ranking rendah punya binatang. Bagi minum pula air apa? Air lopak. Bukan air apple asam boy, tuan. Air lopak, masya-Allah. Air yang rendah yang kita pun tak minum. Minum, bagi minum berapa? Pakai gelas ke? Tidak. Pakai sepatu, masya-Allah. Tuan-tuan yang mulia, dalam kisah ni kata ulama, semua rendah. Pekerjaan pelacur itu pekerjaan yang rendah. Anjing adalah binatang yang mana bukan ranking tinggi, ranking rendah. Air lopak ranking rendah. Sepatu pun ranking rendah. Semua rendah. Tapi kata ulama, 2 perkara. Pertama, ihsannya kepada makhluk, menyukakan Allah. Kedua, ikhlasnya kerana Allah, menyukakan Allah. Allah yaghfiru liman yasha, ampun semua dosa dia masuk dalam surga. Tuan-tuan yang mulia, dialah Allah yang mana Allah SWT akan buat apa saja yang dikehendaki. Apa saja yang Allah kehendaki pasti dan pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki pasti dan pasti tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, usaha dakwah ni, tuan mulia, usaha untuk membina yakin. Bina yakin kita kepada Allah. Hari ini masalah umat ni, tuan mulia, adalah masalah yakin. Mereka tidak yakin kepada Allah SWT. Ada keraguan syak kepada Allah SWT. Boleh, insya-Allah. Tapi saya kena tanya bos saya dulu. Saya boleh, insya-Allah. Tapi kena makan pil dulu, baru sembuh. Keyakinan kepada
kepada makhluk, kata ulama. Makan ubat tak salah, ikhtiar. Tapi yakin pada ubat yang menyembuhkan salah. Juzlah huwa, kullah huwa, firqiyah huwa, Allah huwa. Mana ulama paling beriman Allah beritahu, juzlah huwa, sejuzuk, sedikit daripada makhluk. Tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Ada orang kata, Panadol ni sebiji memanglah tak sembuh. Kalau sepapan baru sembuh. Juzlah huwa, sejuzuk, sikit pun tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Kullah huwa, kalau banyak pun tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat. Firqiyah huwa, siapa boleh bagi manfaat? Allah huwa, Allah Ta'ala sahaja. Dialah Allah yang maha hebat. La ilaha illallah. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, usaha dakwah ialah usaha untuk membina yakin kita kepada Allah. Yakin kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, dalam ayat qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Satu ketika Hazrat Maulana Syekh Makan rahimahullah, Amir Madinah, Amir Hijaz, satu ketika dia berada di hadapan mufti-mufti, tuan-tuan. Di hadapan para masyayikh, para mufti-mufti. Dan Hazrat telah baca ayat ini, tuan-tuan yang mulia. Dan dia telah bertanya, apa pandangan tuan-tuan tentang maksud ala basiratin. Ala basiratin. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad, inilah satu-satunya jalanku, jalan perjuanganku, jalan hidupku. Ad'u ila Allah, untuk bawa manusia pada Allah. Ala basiratin. Apa itu ala basiratin? Ada ulama bagi tahu ala basiratin dengan ilmu yang nyata. Ada ulama bagi tahu dalam tafsir jalan lain bagi tahu macam ni. Ada ulama bagi tahu dalam tafsir Qurtubi bagi tahu macam ni. Kata Maulana Samahan rahimahullah, masya-Allah, tuan-tuan bersama dengan tafsir tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan bersama dengan apa yang tuan-tuan, yang Allah telah beri pada tuan-tuan, masya-Allah. Namun tuan-tuan, apa yang Allah beri kepahaman kepada saya mengenai maksud ala basiratin, yaitu yakin alal haq wa bima qalu, yaitu membawa manusia pada Allah, yaitu nak bawa manusia supaya yakin dengan janji Allah dalam Quran dan yakin dengan semua sabda Nabi SAW dalam hadis. Inilah dia yakin alal haq wa bima qalu. Inilah dia maksud ala basiratin, kata Hazrat Maulana Samahan rahimahullah. Jadi tuan-tuan yang mulia, usaha dakwah ini tuan-tuan, yaitu kita nak bawa manusia kepada Allah, nak bawa manusia supaya yakin apa sahaja yang dijanjikan Allah dalam Quran dan apa sahaja yang dijanjikan oleh Nabi SAW dalam hadis. Apa sahaja. Apa yang diberitahu oleh Allah dalam Quran, pasti. Yang diberitahu oleh Nabi SAW dalam hadis, pasti. Tidak ragu-ragu lagi. Tidak syak lagi, Masya Allah. Tuan-tuan yang mulia, hari ini umat berdepan pada keadaan mereka ragu-ragu dengan kata-kata Allah, firman Allah. Ragu dengan sabdaan Nabi SAW. Betul ke? Betul ke? Orang ragu-ragu ini. Tuan-tuan, di zaman hayat Nabi SAW, bukan kata para sahabat, bahkan orang kafir pun di zaman hayat Nabi SAW yakin dengan sabdaan Nabi SAW. Kisah yang masyhur, tuan-tuan. Dua beradik di dua peperangan yang berbeza dan mati dengan membawa keyakinan yang sama. Apa dia? Siapa dia? Pertama, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni siapa? Tuan kepada Biladur Rabah. Umayyah bin Khalaf ni tuan kepada Biladur Rabah. Dalam kitab Lulu Al-Maknun, Hazrat Musa rahimahullah cerita, Hazrat Syekh Musa rahimahullah cerita tentang bagaimana siapa dia? Umayyah bin Khalaf ni tuan Biladur Rabah. Waktu ketika sebelum perang Badar, dia telah bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana Sa'ad bin Mu'az ketika itu dah Islam dah, datang ke Mekah untuk buat umrah. Ketika zaman jahiliah mereka berdua ni rapat. Maka setelah Islam, dia cuba lindung Sa'ad bin Mu'az daripada bertemu dengan Abu Jahal. Khawatir takut Abu Jahal nampak nanti Abu Jahal akan bunuh sahabat dia ni. Walaupun dah berbeza agama, tapi masa zaman jahiliah sama-sama rapat, ada hubungan baik, Masya Allah. Dan akhirnya bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal beritahu, aku akan bunuh kamu. Aku akan bunuh kamu, wahai Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az beritahu apa? Kamu juga akan dibunuh. Kamu juga akan dibunuh. Umayyah bin Khalaf kata, wahai Sa'ad, kenapa kamu kata macam tu dekat Abu Jahal? Dia ketua kat sini. Ini kawasan dia. Keresahan nampak di wajah Umayyah bin Khalaf. Dia takut kawan dia kena bunuh. Dia kata nanti dibunuh kamu. Dia kata ini pasti. Nabi SAW beritahu dari Kamafun bahawa Abu Jahal akan dibunuh.
Dan kamu juga Umayyah, kamu juga akan dibunuh. Nabi beritahu. Kata ulama, mulai pada hari itu kehidupan Umayyah telah berubah. Umayyah rasa takut nak keluar rumah sebab yakinnya dia dengan kata-kata Nabi SAW bahawa satu masa dia akan dibunuh. Sehingga tuan mulia, rombongan telah siap untuk pergi perang Badar untuk bertempur dengan umat Islam. Yang mana tuan yang mulia, datang satu orang wakil Abu Sufyan namanya Damdam bin Amru. Dia dihantar oleh Abu Sufyan untuk beritahu bahawa kita dalam masalah, Abu Sufyan dalam masalah. Beritahu pada Abu Jahal dan orang Mekah, bantu kita. Damdam bin Amru ni orang pandai. Dia pergi semadam Mekah, dalam kitab sirah sebut, dia telah koyakkan baju dia, dia potong telinga unta dan pancutkan darah unta tu dekat baju dia. Dia nak bagi nampak teruk orang Islam buat dekat mereka. Masuk Mekah, dia tarik unta je tuan-tuan. Dia tak payah cakap apa-apa, silent je, senyap. Orang tengok dia, orang, uish, apa berlaku ni? Pasti dan pasti orang kita mati, ramai kena bunuh ni. Maka menaikkan jazbah orang kafir Quraisy siap untuk bertempur. Tengok-tengok Umayyah bin Khalaf tak ada. Abu Jahal pergi cari dia. Abu Jahal tanya, kenapa tak nak pergi? Dia kata, saya tak sia. Kamu pergilah. Dia kata, bukankah kamu di kalangan pahlawan kami? Kenapa kamu tak nak pergi? Maka Abu Jahal telah pergi ke rumah dan ambil minyak wangi yang isteri dia pakai. Dan telah letakkan di baju Umayyah bin Khalaf. Umayyah kata, kenapa letak minyak wangi perempuan dekat aku? Dia kata, kamu kan perempuan. Kamu kan ni pondan. Macam tu lah. Kamu ni pondan. Kamu ni perempuan. Pondan je, orang perempuan je yang takut pergi perang. Dia kata macam tu. Maksudnya kamu ni bukan jantan. Kamu ni perempuan. Orang perempuan je yang takut pergi perang. Dia kata, saya bukan perempuan. Saya berani. Baik kalau berani pergi perang. Baik saya sedia, dia kata. Baik kalau sedia duduk depan sekali. Allah. Tadi dalam tak sedia, sedia duduk depan sekali pula. Jadi frontliner. Kan? Jadi mimbar wala pula depan sekali. InsyaAllah. Bergerak kata ulama di medan Badar. Di medan Badar dia tak dibunuh. Tapi dia tahu. Yang mana sahabat Mu'adz beritahu Nabi kata dia akan mati. Setelah perang Badar, kata ulama, ghanimah dibahagi-bahagikan. Ghanimah ni apa tuan-tuan? Daripada Perlis sampai Johor Bahru ramai orang sebut ghanimah harta rampasan perang. Syekh kami di Madinah beritahu, ghanimah bukan harta rampasan perang, harta perolehan perang. Sebab orang Islam tak pernah merampas. Ghanimah ialah apa? Harta perolehan perang, bukan harta rampasan perang. Sebab orang Islam tak pernah merampas. Maka tuan mila, apa berlaku masya-Allah? Ghanimah dibahagi-bahagikan. Umayyah rasa selamat. Dan dia telah nampak Abdurrahman bin Auf. Dalam dulu Al-Maknun ada cerita, dia kata, wahai Abdurrahman, di zaman jahilah kita kawan. Aku berharap aku jadi hamba kamu. Ghanimah dibagi-bagikan, janganlah aku lepas kat orang lain. Mati aku. Lepas kat kamu okey sikit. Umayyah ni gemuk tuan. Kata ulama, sedang dibagi-bagikan ghanimah, bertembung dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dah tunggu lama tuan saat ni. Cari kat medan tadi terlepas. Bertembung dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah telah pekik kata ulama, wahai orang Ansar, ingatkah kamu cerita yang pernah aku ceritakan? Di mana ada satu orang yang telah mengarahkan orang kat batu letak atas badan aku. Dan inilah orang dia. Orang Ansar tak tunggu lagi tuan-tuan. Semua kejar dia tuan-tuan, insyaAllah. Akhirnya Umayyah bin Khalaf telah dibunuh di Badar. Tuan-tuan yang mulia, adik dia, Ubay bin Khalaf, memiliki keyakinan yang sama. Apa dia tuan-tuan yang mulia? Bertemu dengan Nabi, dia beritahu, wahai Muhammad, aku akan bunuh kamu. Nabi SAW telah jawab, aku juga akan bunuh kamu. Kata ulama, keresahan nampak di wajah dia. Hari demi hari berlalu dengan ketakutan. Hingga di Uhud, abang dia tadi mati dah kat Badar. Keyakinan yang sama, dia yakin Nabi begitu mati, mati. Adik dia pun sama. Dia kata hari ini di Uhud, kalau aku tak bunuh Muhammad, Muhammad akan bunuh aku. Tuan-tuan yang mulia, apa berlaku, Masya Allah. Di Uhud, dia telah bertemu dengan Nabi. Ulama beritahu, seburuk-buruk manusia adalah yang membunuh para Nabi atau dibunuh oleh para Nabi. Nabi SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Nabi tak pernah bunuh siapa-siapa, kata ulama, melainkan dia itu pun kena sikit melecet dia tuan-tuan. Bertemu dengan Nabi SAW, dia nak bunuh Nabi, hujung perang Nabi kena dekat leher dia sikit melecet, luka sikit. Kata ulama, dia telah jatuh penggelupur, menjerit seperti lembu jantan. Kawan-kawan dia kata, Ubay bin Khalaf, kenapa kamu ni pahlawan? Kena sikit je melecet dia. Takkan nak nangis. Takkan menjerit macam lembu jantan.
Nanti raya korban tuan-tuan tengok macam lembu jantan menjerit. Itulah bunyi Ubay bin Khalaf. Ulama sebut seperti lembu jantan kena sembelih, menjerit. Tuan-tuan yang mulia, apa dia kata? Tahukah kamu siapa yang telah buat aku ni? Yang buat aku ni adalah Muhammad. Dia pernah janji nak bunuh aku. Pada hari ini, kalau dia ludah aku pun, pasti aku akan mati. Tuan-tuan yang mulia, selepas itu dia mati. Keyakinan yang ada pada orang kafir ketika itu kepada Nabi SAW begitu luar biasa. Pada hari ini tuan mulia, bila usaha dakwah lemah, maka ini orang Islam pun tak yakin sabda Nabi SAW. Orang Islam pun ragu-ragu dengan firman Allah SWT. Orang Islam ni ragu-ragu dengan sabda Nabi SAW dan hadis. Betul ke? Boleh pakai ke zaman ni? Ragu-ragu dengan sabda Nabi SAW. Kenapa tuan mulia? Kerana usaha dakwah lemah ini. Sebab itu tuan mulia, jemaah-jemaah dibentuk untuk jumpa orang Islam, pujuk rayu mereka supaya yakin mereka dibetulkan, supaya mereka yakin 100% dengan apa yang dijadikan Allah dalam Quran dan 100% apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Nabi. Tuan-tuan yang mulia, bila usaha dakwah lemah, maka Allah SWT akan turunkan musibah. Bila usaha dakwah dihentikan, Allah Ta'ala akan turunkan musibah. Dalam kitab Rabbaniyah la Rahbaniyah, Rabbaniyah la Rahbaniyah, dikarang oleh Hazrat Syekhul Arab wal Ajam, Maulana Abu Hasan Al-Nadawi rahimahullah ta'ala. Diceritakan tentang di mana akhir pemerintahan Abbasiyah. Akhir pemerintahan Abbasiyah, tuan-tuan yang mulia, apa berlaku? Dakwah terhenti. Ulama kata dakwah dan ilmu ni kedua-dua penting, sama-sama memerlukan. Cuma hari ini kenapa ada orang Islam kata saya tak boleh buat dakwah kerana saya tak cukup ilmu, kerana kesalahfahaman dia. Wajib berada ilmu, tapi kerana kesalahfahaman dia, dia bagi tahu saya tak boleh buat dakwah sebab saya tak cukup ilmu. Kata ulama, kalau setiap orang kata saya tak boleh buat dakwah kerana tak cukup ilmu, maka tak ada siapa boleh buat dakwah. Kenapa? Kerana ulama pakai sirah, dia tak pakai hadis. Ilmu tak cukup lagi, tak boleh buat dakwah. Satu ulama pakai hadis, dia pakai hadis tapi mungkin tak pakai fiqh. Maka ilmu tak cukup lagi, tak boleh buat dakwah. Inilah yang berlaku tuan mula. Ada orang kata saya tak boleh buat dakwah kerana saya tak cukup ilmu lagi. Kerana dia salah faham dalam memahami tentang tanggungjawab tadi. Bahkan dia tak boleh membezakan lagi di antara mengajak dan mengajar. Mengajak dan mengajar. Kata ulama, takkan ilmu untuk buat dakwah. Nabi beritahu, balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun tahu satu ayat. Baru belajar satu ayat, kena sampaikan. Apatah lagi belajar daripada sekolah tadika, Masya Allah, sampai darjah 6, masuk sekolah menengah, kemudian sambung lagi belajar, duduk kuliah maghrib dah 20-30 tahun. Saya tak boleh buat dakwah sebab tak cukup ilmu. Sedangkan Nabi beritahu walaupun tahu satu ayat pun kena sampaikan. Bahkan ini amanah daripada Nabi SAW yang akan ditanya di akhirat. Tuan-tuan yang mulia, diceritakan di akhir zaman Abbasiyah, tumpuan kata ulama kepada ilmu telah menyebabkan dakwah ditinggalkan. Diringkaskan cerita, Allahu Jalla wa Ala turunkan musibah. Maka orang Tartar telah datang hingga telah memusnahkan kota Baghdad, kota ilmu. Sehingga kitab-kitab telah dibuang dan dakwat yang menulis kitab tadi telah kembang dan menyebabkan sungai menjadi hitam, Masya Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata ulama, ketakutan yang ada pada orang Islam ketika itu terzahir sehingga kan ada satu kumpulan orang Islam 8 orang dibunuh seorang demi seorang hingga orang ke-7 pedang patah. Orang Tartar kata, tunggu kejap dia beritahu orang Islam tu, tunggu kejap, saya balik pergi ambil pedang, tunggu kejap. Kata ulama, dia balik pergi ambil pedang 30 km. Bukan 3 km, 30 km orang Islam tu tunggu. Balik, datang balik dan dibunuh orang Islam. Ketakutan ini datang kenapa tuan mulia? Kerana meninggalkan dakwah. Janji Allah Jalla wa Ala dalam Quran, dalam Suratul Ahzab, bila mana satu orang buat dakwah, Allah jamin bila dia buat dakwah dengan cara yang betul, hari-hari tuan-tuan bila dia buat dakwah, kita kebesaran Allah SWT. Sebab itu penting tuan-tuan, hari-hari kita kena buat dakwah. Infradi contohnya, nafi isbat, hari-hari kita buat. Supaya apa? Kerana dakwah ni untuk iman kita, keyakinan kita. Sebab itu ulama kita minta hari-hari kita buat, tuan-tuan mulia. Kenapa janji Allah, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Satu yang buat dakwah kata Allah, Allah akan jadikan dalam hatinya hanya takut pada Allah dan tak takut selain daripada Allah. Tapi bila tak buat dakwah tuan mulia, maka kita akan takut selain daripada Allah. Sehingga kan orang Islam tadi, orang tu balik 30 km ambil pedang, patah balik boleh bunuh dia. Tuan-tuan yang mulia, umat Islam dibunuh sekian ramai, ratus ribu kata ulama. Negara Islam dijarah, ratusan ribu umat Islam dibunuh. Sehinggalah kata ulama, berlalu bertahun-tahun, Masya Allah,
bangkit satu ulama namanya Hazrat Jamaluddin Al-Bukhari rahimahullah taala. Hazrat Jamaluddin Al-Bukhari rahimahullah taala kata ulama telah fikir seorang alim yang besar. Dipikir kenapa musibah macam ni Allah beri kepada umat ini. Dipikir, dia muhasabah, dia tengok rupanya umat telah tinggalkan mahkota kerja kemuliaan itu dakwah. Maka dia telah mulakan usaha dakwah kata ulama. Dia telah mulakan usaha dakwah kembali. Sehingga kata ulama dia telah sampai di satu tempat tinggalnya putera mahkota kerajaan Mongol ketika itu namanya Taimur Tughlaq. Dan dia telah berehat di satu taman larangan, taman tu khas. Kata Maulana Abbas Al-Nawawi rahimahullah, taman tu khas untuk raja rehat. Taman larangan. Tapi dia orang luar. Sebab itu guys, tuan-tuan kena ada orang tempatan. Sebagai rahaba kita. Kita tak tahu ni rumah siapa, Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia dia sampai kat situ, dia tak tahu dia pun berehat dekat taman. Bila berehat, tentera telah tangkap dia. Heret bawa pergi jumpa putera mahkota. Kata ulama, bila sampai di depan putera mahkota, putera mahkota begitu marah. Putera mahkota kata, kamu ni hina. Kamu ni tak guna. Kamu ni jijik. Macam-macam dia kata. Kamu daripada mana? Dia pun kata, kami daripada Parsi. Parsi? Kalau daripada Parsi, pasti kamu ni Islam. Nama kamu siapa? Jamaluddin Al-Bukhari. Baik. Kalau kamu ni Islam, saya nak beritahu kamu, kamu ni lebih hina dan lebih jijik daripada anjing. Kalau kamu ni orang Islam, kamu ni lebih hina dan lebih jijik daripada anjing. Apa jawab Hazrat Syekh Jamaluddin Al-Bukhari rahimahullah? Ulama kata apa? Ulama kata pedang boleh tebas ribuan kepala. Pedang boleh tusuk ribuan tubuh. Tetapi pedang tak boleh tembus hati manusia yang keras. Hati manusia yang keras hanya boleh ditembusi dengan kata-kata kalam da'i yang ikhlas buat kerja agama kerana Allah. Maka Hazrat Jamaluddin Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beritahu. Dia kata, betul tuan. Betul. Kami orang Islam lebih hina dan lebih jijik daripada anjing seandainya kami tak amal agama dalam kehidupan kami dan tak bawa iman yang betul kepada Allah. Terkejut Taimur Tughlaq. Dia kata amal agama dengan iman yang betul tu apa? Sebab saya tak nak jadi anjing. Saya tak jadi hina. Cerita pada saya. Maka dipanggil ke dalam bilik. Cerita personal. Maka apa telah berlaku? Hazrat Ibn Bukhari telah dakwah. Dan dia telah masuk Islam. Dan dia kata, Tuan rahsiakan keislaman sikit. Dalam kitab Rabbaniyah la Rahbaniyah. Tuan rahsiakan keislaman sikit. Baik. Nanti saya jadi maharaja. Baru Tuan datang semula, Tuan ingatkan saya akan istiharkan. Sebab sekarang kalau orang tahu, saya mati, Tuan pun mati. Tunggu saya jadi maharaja. Maka dia telah pulang. 2 tahun kemudian, dia telah sakit, hampir meninggal dunia, dipanggil anak dia. Hazrat Arsyaduddin Al-Bukhari rahimahullah. Dia kata, Arsyad, ayah nak meninggal ni. Tuan-tuan, da'i Allah takaza tak sempurna, dia akan transfer takaza. Dia takkan pergi macam tu. Takaza mesti disempurnakan. Ada tu takaza ni, misi. Apa dia ayah? Kamu tahu Taimur Tughlaq? Tahu. Dia dah masuk Islam. Ayah telah dakwah dia. Dan dia telah beritahu kalau dia jadi raja, datang ingatkan dia. Dan apa akan berlaku? Dia akan istiakan keislaman dia. Setelah itu dia meninggal. Dan tak lama lepas tu, dia jadi maharaja. Taimur Tughlaq jadi maharaja. Dia pun pergi istana. Nak sempurnakan takaza. Sampai di istana, orang begitu ramai. Nak masuk istana pun tak boleh. Lagi pula dia orang luar. Dia pun minta pada Allah, Ya Allah, bagilah aku ilham untuk sempurnakan takaza ni. Allah bagi ilham, azan. Dia pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkejut orang semua. Tentera semua terkejut. Kita dah bunuh punya ramai orang Islam. Hidup lagi orang Islam. Tangkap. Inilah musuh nombor 1 negara, Islam. Dan Tuan Milik. Diheret. Apa berlaku Tuan Milik? Diheret depan Taimur Tughlaq. Hukuman kamu ialah bunuh. Dia kata, saya tahu. Tapi saya dengar Taimur Tughlaq ni, dia ni sebelum bunuh orang, dia akan tunaikan satu permintaan. Ya betul, dia kata. Saya ada hajat nak jumpa tuanku, nak cakap sesuatu. Lepas tu nak bunuh-bunuh lah. Baik, masuk dalam bilik. Masuk dalam bilik, dia pun beritahu, tuanku ingat tak? Dulu ada orang datang nama dia Jamaluddin Al-Bukhari. Ingat dia kata. Dia telah dakwah tuanku. Betul? Dan tuanku telah masuk Islam. Betul? Dan tuanku janji kalau tuanku jadi maharaja, tuanku akan istiakan keislaman tuanku. Betul? Saya anak dia. Saya datang untuk ingatkan tuanku. Ayah saya dah meninggal, saya sambung takaza yang dibagi daripada ayah saya. Baik, sekarang juga dia telah keluar dan dia telah istiakan keislaman dia.
Dalam kitab sebut kurang lebih pada ketika itu juga kata ulama, di kota itu 160,000 orang telah masuk Islam pada ketika itu juga tuan-tuan mulia. Ini kesan daripada kerja dakwah tuan mulia. Dakwah terhenti turunkan musibah, dakwah dihidupkan kembali. Allahu Jalla wa'ala zahirkan hidayah. Tuan-tuan yang mulia, atas perkara yang besar tuan mulia, banyak lagi tuan mulia orang tak kenal Allah di seluruh dunia tuan mulia. Jemaah-jemaah akan dihantar ke seluruh dunia. Bahkan ramai lagi manusia yang sedang menanti kita tuan mulia. Di Malaysia, di luar negara, masyaallah, di hujung-hujung dunia hingga ke Punta Arenas, penghujung selatan dunia, yang mana penghujung pada Sultan Masa boleh hidup di negara Chile. Saya masuk sampai sini, saya boleh bagi nama tuan insya-Allah. Insya-Allah tuan. InsyaAllah tuan boleh bangun bagi nama insyaAllah. Khususnya orang Kelantan insyaAllah. InsyaAllah tuan bila. Kelantan Serambi Mekah masya-Allah. Orang Mekah dah pergi seluruh dunia tuan bila. Kali ni kita datang orang Kelantan pula insyaAllah. InsyaAllah tuan boleh bagi nama insyaAllah. Amin. InsyaAllah tuan-tuan. Boleh azam insyaAllah. Ke Argentina, ke Brazil. Nak buat wudu pun boleh tuan, tak ada masalah insyaAllah. InsyaAllah tuan. Wakil Serambi Mekah masya-Allah. InsyaAllah tuan boleh bangun bagi nama. Tuan-tuan dah datang. 100 kilo masya-Allah. Keletihan nampak di wajah tuan-tuan masya-Allah. Tuan-tuan bangun bagi nama. Untuk gembirakan Allah, gembirakan Nabi SAW masya-Allah. InsyaAllah tuan boleh bagi nama insya-Allah. Boleh bangun bagi nama, azam niat tuan. Allah Ta'ala pandang niat kita, azam kita masya-Allah. InsyaAllah tuan boleh bangun bagi nama. Bangun tuan insya-Allah bagi nama. Kita niat insya-Allah. Allah Ta'ala akan sempurnakan insya-Allah. InsyaAllah tuan. Boleh bangun bagi nama insya-Allah. Malam kita bangun doa minta dengan Allah. Allah yang keluarkan kita. Orang kata la tanzur ilal jaib, unzur ilal ghaib. Jangan tengok kocik, jangan tengok saku. Tengok bantuan ghaib. Allah Jalla wa ala. InsyaAllah tuan. Boleh bangun insyaAllah, boleh bagi nama insyaAllah. InsyaAllah tuan, insyaAllah.